Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Saya Fazrina, hos anda untuk kali ini dalam program Influencer at Japan bersama Jabatan Penerangan Sabah. Seperti episod yang sebelum ini, kita akan menampilkan ramai figura-figura hebat untuk bersama-sama kita membincangkan mengenai isu-isu semasa dan juga agenda Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Dan untuk hari ini, kita telah memilih topik Agenda Nasional Malaysia Sihat. Dan bersama saya di studio adalah yang berbahagia Encik Abdul Lajid bin Abu Hassan, iaitu Ketua Penolong Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat hari ini. Terima kasih. Tapi rasa janggal rasanya Tuan kalau tanya apa kabar pada orang Jabatan Kesihatan. So biasanya orang tengok memang sentiasa sihat tu Tuan. Selalu begitu kan. Nampak sihat hari ini macam insya-Allah. Okay. Sihat, ya? Alhamdulillah. Ya, ikut topik yang kita pilih hari ini ialah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Mungkin sebelum kita kupas lebih lanjut, mungkin Tuan boleh tolong ceritakan sedikit apa itu sebenarnya Agenda Nasional Malaysia Sihat. Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih Puan ya. Pertama sekali terima kasih kepada Japan Sabah kerana beri peluang pada kami untuk bercerita atau berkongsi tentang agenda ini ya. So agenda ini kalau tengok Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ringkasnya ANMS, dan ANMS ini sebenarnya merupakan satu dasar kesihatan negara yang ingin menjadikan rakyat Malaysia ini, termasuk kita di Sabah di sini, adalah sehat sepanjang hayat. Dan ANMS sebenarnya dia adalah menggunakan pendekatan keseluruhan negara, iaitu keseluruhan agensi kerajaan dan juga keseluruhan anggota masyarakat. Di mana dalam ANMS ini sebenarnya dia ada beberapa fasa, ada 4 fasa, bermula daripada tahun 2020 dan sehinggalah 2030. Jadi pun agak panjang kan. Ya, betul. Jadi sekarang ni kita dalam fasa yang kedua lah. Dan dalam ANMS ni juga kita ada 4 teras. Dan dalam situ pun ada, daripada 4 teras tu kita ada 24 inisiatif yang boleh dilaksanakan ataupun dilakukan oleh masyarakat. Itu pun sedikit lah. Ya. Tapi sebenarnya objektif dia tu apa Tuan? Okey, kalau kita sedikit objektif tadi ya, kalau tadi saya dah sebutkan, adalah untuk menjadikan rakyat Malaysia sihat sepanjang hayat ya. Dan ada 4 objektif lah. Antaranya yang pertama adalah untuk mempromosikan budaya hidup sihat. So kalau kita lihat budaya hidup sihat ni, kalau ialah katanya budaya. So bila budaya tu dia boleh menjadi amalan lah. Maksudnya diguna ataupun dipraktis ataupun kiranya program ni lebih kepada kita mencegah untuk sakit, jadi kita akan sentiasa sihat lah begitu. Iya betul, itu objektif yang seterusnya lah. So untuk budaya ni supaya menjadi amalan, untuk perubahan tingkah laku supaya mencegah penyakit. Dan yang kedua adalah untuk mewujudkan dipanggil dalam bahasa Melayu kesejahteraan kesihatan, di mana ada beberapa aktiviti ditawarkan di situlah untuk rakyat. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk kawalan kesihatan kendiri. Ini yang saya kata tadi. Maksudnya di sini kawalan kesihatan kendiri, individu itu sendiri mengawal kesihatan sendiri. Contohnya melakukan aktiviti fizikal, senaman, tidak merokok, pindah sihat. Dan objektif yang keempat ialah memantapkan kebersihan persekitaran. Jadi kalau lihat persekitaran ni, mungkin Puan pun tahu, masyarakat perlu menjaga kebersihan persekitaran supaya untuk mencegah penyakit berjangkit, contoh denggi ataupun penyakit berkaitan dengan lipas, lalat dan tikus tu kan. Yang tu kan. Dan termasuk juga kebersihan makanan. So di situ dia merangkumi semualah Puan. Itu objektif dia lah. Jadi yang saya pernah baca sebenarnya ANMS tadi. ANMS. Dia melibatkan jabatan-jabatan kerajaan yang lain juga sebenarnya. Jadi macam mungkin Tuan boleh jelaskan macam mana penglibatan tu. Okey, baik. Okey, saya sebutkan tadi awal tadi melibatkan keseluruhan negara ya, termasuk keseluruhan agensi. Jadi untuk ANMS ni memang kita melibatkan semua agensi, bukan sahaja Jabatan Kesihatan tetapi melibatkan agensi. Kita di Sabah, kita telah mempunyai satu jawatan kuasa dipanggil Focal Point yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk James Latif tu ya. So exco kesihatan kita, dan ada 10 agensi, dan agensi-agensi ini perlu membantu kita untuk menyebarkan maklumat dan melaksanakan aktiviti. Dan contohnya macam hari ini lah Puan ya. Hari ini Japan bantu kita kan. So ini maksudnya telah berjaya lah. Ini agensi ni bantu kita untuk sebarkan maklumat. Itu penglibatan agensi. Begitu juga dengan swasta lah sebenarnya. Dan kalau tengok kita punya data, kita tahun lepas, kita hampir 90%
agensi-agensi kerajaan ni banyak membantu Jabatan Kesihatan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti promosi kesihatan kepada masyarakat lah. Mungkin Tuan boleh bagi tahu bentuk-bentuk program yang sudah pernah dilaksanakan lah. Okey, baik Puan. Okey, aktiviti-aktiviti yang dibuat lah, yang dilaksanakan untuk mencapai hasrat kerajaan dalam ANMS. Ada beberapa aktiviti lah. Antaranya mungkin Puan tengok kita ada jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Jelajah ni biasanya dibuat di peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Itu yang pertama. Itu tujuan untuk mempromosikan program ini dan membawa program-program termasuk agensi lain terus kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua adalah kita ada Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ataupun Wellness Month, iaitu pada bulan September. Kan kalau Hari Sukan bulan 10 kan. Jadi kalau kesihatan kita ada bulan September. Jadi sepanjang bulan itulah kita ada buat program-program yang lebih kurang sama macam jelajah tapi terus sampai kepada masyarakat. Dan dalam bulan ini pun dia bukan saja melibatkan kita, dia melibatkan beberapa agensi lah. Okey, kemudian kita ada dipanggil Wellness Hub. Wellness Hub ni kita di Sabah kita ada beberapa Wellness Hub di mana menawarkan program-program yang percuma kepada rakyat. Contohnya kita ada iFit Eat Right, iaitu pengurusan berat badan. Percuma saja dalam tempoh 6 bulan daripada yang contohnya nak kurangkan berat badan tu kepada rakyat. So itu Wellness Hub. Kemudian yang keempat kita ada WOW, Wellness on Wheel. WOW ni adalah kenderaan bergerak yang ada perkhidmatan yang akan turun ke lokasi-lokasi tertentu ataupun atas jemputan. So kita akan join agensi lain pun ada juga begitu kan. Jadi bila dia turun tu dia beraktiviti, biasanya aktiviti fizikal pun. Dan kita juga ada kempen berterusan untuk kebersihan sekitaran. Mungkin pernah dengar kita ada One Hour Malaysia Clean Up. Yang ini dibuat pada setiap minggu keempat hari Sabtu setiap bulan. Jadi yang ini pun dibantu oleh komuniti yang melaksanakannya. Biasanya kami bekerjasama dengan mungkin kita ada sukarelawan, My Champion, dipanggil My Champion, kita ada kombi. Dan ini juga disokong oleh jabatan agensi lain, contoh Jabatan Perpaduan. Kita dibantu oleh KRT. Jadi itu pun antara program-program yang kita buat lah. Jadi kalau tengok di Sabah ni daripada 2020 tu sampailah sekarang, so memang agak banyak lah dia punya program telah dilaksanakan. Dan tahun ini pun kita masih lagi buat pada September ini. Dan yang terbaru kita menyertai Madani Rakyat di Tawau. So kita join di situ, kita punya ANMS program kita. Kemudian bulan September saya sebut tadi, kita ada untuk rakyat, iaitu dengan Zumas, Zumas tu bersama di kawasan Parlimen. Nah, itu memang kita ada dengan termasuk KKM lah bantu kita. Kemudian kita ada juga Wellness Month tu dengan Jabatan Pendidikan dibuat di sekolah. Okey Tuan, berbalik semula kepada yang program-program, kempen-kempen yang telah dijalankan di bawah AMNS ni, mungkin Tuan boleh jelaskan dengan lebih lanjut mengenai program yang jelajah tu, Tuan? Okey, baik Puan ya. Okey, dalam ANMS ni kita banyak program-program yang terus beri fokus kepada rakyat lah. Maksudnya kita anjurkan dengan penyertaan beberapa agensi kerajaan termasuk juga komuniti terus dibuat di lokaliti yang orang boleh datang. Okey, baik. Yang pertama adalah jelajah ANMS lah. So jelajah ni memang kalau kita lihat terus satu adalah untuk mempromosikan budaya hidup sihat. So dalam masa yang sama mempromosi budaya hidup sihat tapi juga memberikan perkhidmatan kepada rakyat lah, perkhidmatan kesihatan lain. Okey, itu jelajah dia dibuat sepanjang tahun. Maksudnya kalau Sabah kita ada PTJ, kita ada 10 daerah, lebih kurang 10 daerah. Jadi kita buat di setiap daerah lah. Setiap daerah. Untuk jadi, sepanjang tahun tu lah kiranya. So dia akan katalah daripada bulan 1 sampai bulan 12 lah gitulah ya. Okey, itu untuk jelajah. Dan untuk jelajah juga ni kita melibatkan orang penting lah, VIP macam menteri supaya boleh menarik. Begitu juga dengan NGO ataupun selebriti yang kita boleh panggil lah. Okey, untuk jelajah. Kemudian pada bulan September kita ada Wellness Month, iaitu Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Setiap bulan, sepanjang bulan tu kita ada aktiviti juga berbentuk lebih kurang karnival yang terus dibuat di lokaliti. Dan sini ada dua, satu untuk komuniti dan satu lagi untuk sekolah. Yang sekolah ni dia melawat ke sekolah-sekolah lah. Okey. Di antara aktiviti lah dalam Wellness Month ni ataupun jelajah tadi, antaranya ialah selain perkhidmatan kesihatan seperti saringan kan, dia ada juga
kita mempromosikan pendaftaran My Champion. Oh, okay. So My Champion ni merupakan sukarelawan kesihatan yang kita ingin daftarkan menjadi sukarelawan kita untuk membantu menjabarkan maklumat kepada masyarakat. Pendaftaran senang sahaja di dalam My Sejahtera. Ya. Tetapi lepas daftar tu biasanya kami akan buat latihan. Kita bagi sedikit. Ada peringkat umur kah tu Ilmu. kalau mau jadi? Yang ini tidak peringkat umur, tapi kita galakkan juga orang muda lah untuk menyertai kita. Setakat ini kita agak ramai juga sebenarnya yang menyertai untuk My Champion ni. Nama pun My Champion kan Puan. Supaya jadi champion untuk gimana dalam masyarakat untuk menjabarkan maklumat lah. Dan ada juga My Champion yang kita latih yang dia boleh memberikan perkhidmatan kesihatan. Contohnya pemeriksaan kesihatan. Ya. Kita ada. Okey. Yang ketiga, kita ada Wellness Hub lah. Wellness Hub ni satu pusat sehenti yang memberikan perkhidmatan kesihatan juga sebenarnya. Ya. Tapi dalam tu, dia lebih kepada aktiviti-aktiviti berbentuk fizikal. Contohnya kita ada program iFit Eat Right, iFitter. Oh, dia adalah program pengurusan berat badan. Dan program ini percuma. Dalam tempoh 6 bulan dan dia akan ada sesi-sesi lah Puan. So dia ada coach, kita ada coach di situ. Jadi biasanya 3 bulan di Wellness Hub dan kemudian 3 bulan lagi dipantau di luar lah. Biasa begitulah kan. Di Sabah kita ada, sekarang kita ada 4 Wellness Hub lah. Satu di Putatan, Wellness Hub Putatan. Satu Wellness Hub Keningau. Kemudian Wellness Hub di Kudat. Kemudian satu lagi Wellness Hub Lahadatu. Jadi tidak semua daerah kan. Yang terbaru dia sedang buat di Wellness Hub Sandakan. Jadi bagaimana dengan daerah yang lain kan? Okey. Daerah lain tu kesihatan sebenarnya ada program-program fizikal jugalah, tapi bukan dibuat oleh Wellness Hub. Dia dibuat oleh unit yang lain, tetapi bentuk aktiviti fizikal. Dan kita juga tetap mempromosikan aktiviti itu. Okey. Untuk Wellness Hub ni, ada juga agensi-agensi yang bekerjasama dengan kita. Contohnya dengan Bomba. Ataupun katakan contoh Japin, contohlah ya. Jika ada ramai di sini ingin bekerjasama dengan kita untuk Wellness Hub, boleh datang ke situ. Bawa ramai-ramai anggota ni pada setiap hari apa. Contoh macam tu. So dia percuma Puan. Dia sangat bagus sebenarnya. Okey. Seterusnya kita ada kempen untuk kebersihan persekitaran dipanggil Wanawa Malaysia Clean Up. Yang ini sebenarnya serentak seluruh Malaysia. Dan, jadi di kempen ini sebenarnya konsep dia membersihkan kebersihan persekitaran 1 jam saja. Selama 1 jam. Tidak kisah jam tu bila buat pagi atau petang. Tetapi hari itu sama. Maksudnya setiap minggu keempat setiap bulan. Begitu. Kan hari Sabtu. Jadi biasanya kalau di KK tu di sebelah mana biasa dibuat tu? Community lah. Maksudnya terpulang pada community sebab yang menyertai ini biasanya kita akan bagi satu message, dia mesti ambil gambar, tunjukkan jam, kemudian tunjuk jam berapa kan? Kemudian dia kena upload dalam media sosial. Lepas tu hashtag, kita ada apa tu tanda pagar tu kan? Dia kena tulis sana lah. Wanawa Malaysia Clean Up. Jadi kami akan carilah bila kita keluar. Biasanya kita bagi reward, kita akan ambil gambar dia tu, kita masuklah di FB kita. Jadi itu cara menyertai lah. Dan ada juga yang pernah kita bagi anugerah khas. Contohnya kalau komuniti itu banyak, selalu buat kita bagi-bagilah anugerah lah. Biasanya ke dalam macam tadi kan dalam sebagai menghargai lah diorang punya effort untuk dalam Wellness Month umpamanya kan kita boleh panggil lah. Jadi kalau tengok kempen-kempen ni yang dibuat oleh kesihatan sudah tentu mendapat sokongan agensi lain kan. Jadi maksudnya di sini ANMS ni bukan sahaja oleh Jabatan Kesihatan, maksudnya oleh semua agensi dan semua ahli masyarakat lah. Tadi kan ada macam pun mau daftar dan sebagainya kan. So dia orang pun kena buat. Jadi agak menyeluruh lah Puan kempen inilah. So itu antara kempen yang saya boleh sebutkan lah. Kalau sepanjang sudah dibuat tu kan, macam mana feedback daripada orang ramai, terutamanya golongan muda tu, macam mana diorang untuk menyertai ataupun sama-sama dalam program tu? Orang kata sambutan lah kan, atau penyertaan masyarakat. Setakat ini untuk jelajah, memang kita mendapat banyak sokongan ataupun segi kehadiran kan, aktiviti. Tapi untuk khusus untuk golongan muda, sama juga, cuma sini saya ambil kesempatan ya. Untuk golongan muda ni, boleh kata diorang ni adalah pelapis atau pewaris untuk kepimpinan negara di masa akan datang. Okay, baik. Dan kalau tengok keadaan sekarang, kita berada di dalam dunia digital. Mereka lebih mahir dari segi media sosial. Contohnya TikTok sekarang kan, kalau kita tengok TikTok kan. Jadi
golongan muda boleh membantu kita selain menyertai program untuk menjabarkan maklumat dalam TikTok, share sahaja, atau dalam FB, dalam IG. Kiranya kita gunakan juga teknologi yang terkini itulah untuk menarik golongan ni ya. Ya, betul. Jadi saya tambah sedikit. Sebab itu kami di Sabah kita juga melantik influencer, beberapa artis tertentu kita panggil untuk bicara, untuk bercerita tentang penyakit, tentang NMS, tentang gaya hidup sihat. Jadi supaya artis kan, jadi kalau orang tengok, wah artis itu kan mempengaruhi yang begitu hebat. So kita harap orang muda pun akan terus tertarik lah dengan kita. Jadi tuan, yang dalam banyak-banyak program tadi yang boleh yang kita sebut yang beri penumpuan kepada belia pula tuan, yang mana satu? Untuk orang muda kan, orang muda ni adalah boleh kata sebagai pewaris kepimpinan negara. Dan mereka ni adalah orang yang aktif, yang produktif, yang sangat baik untuk kita berikan ilmu ataupun didik supaya di masa depan boleh membantu kita. Okey, untuk orang muda, zaman ini adalah zaman mereka lah. Boleh kata zaman teknologi digital. Selain menyertai aktiviti yang kita anjurkan, sebab kesihatan pun ada program-program yang melibatkan orang muda. Contohnya kita ada fun run, kan? Betul. Jadi itu antara contoh. Jadi selain menyertai itu, dia boleh gunakan orang muda ni media sosial untuk menjabarkan maklumat. Ataupun dia boleh buat konten berkaitan kesihatan, sebarkan maklumat. Dan untuk menarik mereka ni, kita juga wujudkan influencer dalam kalangan artis lah. So sebab artis, puan tahu, artis merupakan orang kata selebriti, orang yang terkenal, pempengaruh. So bila dia nampak tu, yalah kan, dia akan ikut, bahkan kan follower dia memang confirm ikut. Sebenarnya kalau saya tengok artis tu kan, saya tengok, oh, kumpulan dulu zaman saya lah, kumpulan set swings, jadi saya itulah begitu. Okey. Dan fokus kepada sekolah, kita ada program-program untuk institusi pendidikan. Umpamanya kita ada satu program dipanggil program siswa sihat. Yang ini dalam kalangan pelajar universiti. Di Sabah kita ada IPG umpamanya lah, Institusi Pendidikan Guru. Dan di situ kita ada latihan kepada mereka, konsep sama, kita latih, kita didik, dia buat, dia galakkan, dia sebarkan maklumat. Okey. Yang kedua, kita ada juga program di institusi pendidikan ni di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah. Termasuk tadika sebenarnya. Kita ada kelab doktor muda. Kan? Dengan kelab doktor muda ni. Ini juga mendidik anak-anak tu, anak didik doktor muda ni. So dia dibawa ke kurikulum kan. So didik supaya dia boleh menyebarkan maklumat kepada rakan sebaya, dan harapan kita kepada ibu bapa di rumah atau family dia kan. So bayangkan kalau kita dapat didik katalah 1,000 orang satu Sabah ini kan. Jadi 1,000 orang juga bertemu, mungkin 2 ibu bapa kan, 2 orang. So sudah berganda kan. Jadi macam mana silibus untuk yang di sekolah tu pula? Dia ada modul dia. Kita dipanggil modul kelab doktor muda. Dan biasanya kalau kurikulum dia ada 12 kali perjumpaan lah di sekolah. Dan ini pun kita kerjasama yang baik, yang sangat hebat dengan Jabatan Pendidikan, di mana yang melaksanakan adalah guru-guru yang kita latih. Kita latih sebagai... Kiranya guru-guru ini sudah dilatih oleh Jabatan Kesihatan, kemudian diorang lah yang sendiri akan bagi tunjuk ajar pada ni. Kita latih sebab dia ada kurikulum. Tapi saya sebut tadi kita satu lagi tunas. Tunas ni adalah budak-budak ni prasekolah kan. Prasekolah. Ini pun kita latih guru, tetapi untuk aktiviti-aktiviti itu guru tu sendiri yang menanda. Contohnya budak tu kan, kalau tadi kan nilai sikit dia punya penilaian pun sedang maju, telah maju, telah menguasai semua kan. So dia akan tengok di situlah. Dan itu pun kerjasama baik dengan pendidikan, termasuk dengan tadika-tadika di bawah Kemas kan. So daripada awal, kalau puan tengok ni, daripada awal, daripada tadika, daripada usia muda ni, rendah, betul. menengah, universiti tadi sampai APG dan community. Kita ada My Champion. Jadi inilah harapan kita daripada ni semua dapat maklumat. Jadi kempen kita menyeluruh di situ. Betul ya. Nampak di situ. Saya sebut tadi satu lagi, mungkin saya lupa kan, nanti edit lah kan. Wellness and Will kan. Wellness and Will ni adalah kenderaan bergerak. So dia buat perkhidmatan, aktiviti fizikal, ataupun promosi kesihatan, berhidup sihat ke lokaliti, termasuk lokaliti-lokaliti yang terpencil lah. Kenderaan kan, maksudnya yang mudah akses.
Dia kalau buka saja tu macam pentas bakal keluar kan. Jadi orang boleh bercerita, orang boleh menyanyi di sana, orang buat senaman. Itu kereta tu lah. Dia tutup kotak macam saya biasa. pernah tengok dia soka kalau nak silap tu ya tuan ya. Ya, puan. Jadi kita punya coach instructor kita memang bertahu, dia terlatih. So baguslah, sekatnya dia memang penyataan kita agak baik lah. Bila kita datang tu orang akan join kita lah. Memang satu pendekatan yang baik lah, sebab dia bermula daripada usia muda, lepas tu masuk ke peringkat sekolah, dan juga daripada sekolah ni juga sebenarnya memang betul seperti yang tuan cakap tadi, dia orang boleh beritahu dengan ahli keluarga pula tuan ya. Apakah harapannya untuk dalam masa jangka panjang lah untuk program ni? Objektif tadi saya cakap menjadikan rakyat Malaysia sihat sepanjang hayat kan. Tapi untuk ANMS ni sebenarnya, kalau boleh di masa akan datang, sekarang pun akan datang, kita kesihatan ataupun agensi kerajaan yang lain bukan saja menyebarkan maklumat tau. Bukan kita yang buat sebenarnya. Sudah sampai masanya rakyat kita, orang kita, komuniti kita, orang kita di Sabah ini, dia tahu, hari ini saya kena buat lah aktiviti fizikal ni, contoh kan. So dia sendiri yang buat, inisiatif dia sendiri. Bukan lagi ada program baru join. Kalau boleh asal kesihatan saja, isu kesihatan, di sini macam kotor sudah sampah kawasan kampung saya ni, terus bersihkan. Jangan tunggu ada kempen gotong royong daripada majlis daerah umpamanya. Betul. Kan? Jadi itulah harapan saya. Kita sudah memiliki masyarakat yang macam itu. Dia kena bermula daripada rumah, daripada diri sendiri sebenarnya kan. Ada kesedaran itu. Mungkin harapan tuan terhadap rakyat Malaysia yang dalam menyokong lah agenda ni tuan. Okey, baik. Harapan saya sebagai salah seorang lah, boleh kata penggerak lah untuk program-program di Jabatan Kesihatan ataupun KKM ini, masyarakat ataupun komuniti ataupun sesiapa sahaja terus memberikan sokongan. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Betul. Jadi bila memberi sokongan tu menyertai, menggalakkan dan juga mempromosikan. Betul. Jadi kita akan dapat semua maklumat. So untuk maju ni mesti dapat maklumat semua. So kita ingin tingkatkan literasi kesihatan, mengubah tingkah laku daripada dulu tidak berapa sihat kepada yang lebih sihat. Daripada dulu sebagai contoh lah kan, dulu merokok, sekarang tidak merokok. So itu antara contoh-contoh yang simple. Jadi harapan kita sokong program-program bukan saja kesihatan kan, termasuk agensi lain lah kan. Betul. So itu puan lah. Okey, baiklah. Mungkin itu sahaja yang dapat kita kongsikan bersama dengan para penonton yang berada di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.